kasih Datuk. Ada hal kat hari ni. Ada hal kat Fabi Fahmi punya pinjam. Pinjam dengan Lepas ni saya pun nak pinjam juga. Pantai Jejak. Silakan. Lepas ni Sungai Aceh nak pinjam pula. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Izinkan saya meluahkan kesyukuran kerana sekali lagi diberi amanah untuk mewakili kawasan Tanjung Bunga, serta sekali lagi diberi kepercayaan untuk menggalas tugas sebagai Exco Infrastruktur Pengangkutan dan Digital. Saya juga ingin menyampaikan rasa syukur kerana Dewan Yang Mulia ini dapat bersidang dengan lancar dan sempurna pada mesyuarat kedua penggal pertama Dewan Undangan Negeri yang ke-15 sehingga ke hari ini. Terima kasih diucapkan pada semua ahli-ahli yang berhormat atas kerjasama yang diberikan, khususnya yang prihatin membangkitkan isu mengenai portfolio infrastruktur, pengangkutan dan juga digital. Kerajaan negeri ternyata komited dalam penyediaan infrastruktur yang terbaik selari dengan kepesatan pembangunan yang berterusan di negeri kita ini. Usaha ini dilakukan secara berterusan dan berperingkat demi menjamin keselamatan dan keselesaan rakyat negeri Pulau Pinang. Datuk Yang Bertuah, pada masa kini, kadar penembusan jalur lebar muda alih di Pulau Pinang telah mencatatkan peningkatan sebanyak 169%, melebihi kadar nasional iaitu 133.3%. Manakala bagi kadar penembusan jalur lebar tetap ataupun wired broadband, kita punya adalah sebanyak 58.6%, melebihi nasional iaitu 49.1%. Kelajuan jalur lebar muda alih pula di negeri ini adalah sebanyak 51.74 Mbps secara purata berbanding dengan kelajuan nasional 48.1 Mbps. Bagi peratusan liputan internet rangkaian 4G, sehingga bulan Oktober, liputan internet di kawasan berpenduduk di negeri Pulau Pinang adalah sebanyak 99.85%. Kadar liputan ini juga melepasi sasaran nasional iaitu 96.96% menjelang hujung 2023. Kerajaan negeri dengan kerjasama MCMC sedang berusaha bagi menyelesaikan masalah liputan 4G yang masih kurang memuaskan di sesetengah kawasan. Sebanyak 116 struktur pemancar baru telah siap dibina dan beroperasi, serta sebanyak 2,044 pemancar sedia ada telah siap dinaik taraf ke rangkaian 4G. Kerja-kerja menambah baik liputan masih lagi diteruskan bagi memastikan liputan 4G dapat memenuhi keperluan penduduk terutama di kawasan luar bandar dan kampung. Sebagai maklumat ahli-ahli yang berhormat, Kerajaan negeri melalui PKT sama-sama dengan DNB dan juga MCMC, PBT, JKR, PTG, semua yang terlibat sedang dalam pelaksanaan pembangunan rangkaian komunikasi 5G. Sehingga 30 September, kadar liputan 5G di kawasan berpenduduk di seluruh negeri Pulau Pinang telah mencapai 73.4% dengan 316 tapak pemancar telah tersedia dengan liputan 5G daripada jumlah keseluruhan 469 yang dijadualkan siap sepenuhnya pada tahun depan. Harapan dan hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan Pulau Pinang sebuah negeri pintar bertaraf antarabangsa kini berada dalam landasan yang betul. Kerajaan negeri akan terus komited dalam membangunkan infrastruktur komunikasi yang baik dan mesra pelabur serta juga memenuhi keperluan dan kehendak teknologi semasa. Kerajaan negeri juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan usaha menyediakan negeri ke arah negeri digital. Antaranya adalah dengan pembangunan modal insan dan keusahawanan digital melalui projek Creative Digital District, ESG Incubation Hub, SME 100 Digital Champion, Founders Grid Seed Program dan lain-lain lagi oleh agensi Digital Penang. Dalam memperkasakan ekonomi digital kreatif pula ataupun kreatif digital economy, Kerajaan negeri melalui Digital Penang telah pun menandatangani perjanjian kerjasama dengan bersama Sunway Education Group dan juga Khazanah Nasional Berhad untuk menubuhkan 42 Penang di Creative Digital District. Hari itu saya dah sebut perincian dalam jawapan soalan lisan, maka saya tak perlu
lebih terperinci di sini. Selain daripada itu, kerajaan negeri juga amat menggalakkan peningkatan kemahiran di kalangan SME melalui program SME Go Digital yang mendidik para peserta mengenai pengetahuan asas dan pemahaman IR 4.0 bagi memastikan pengusaha bersedia beradaptasi ke arah digital. Kerajaan negeri juga telah bekerjasama dengan MBAN ataupun Malaysia Business Angel Network dalam usaha meningkatkan pertumbuhan dan kejayaan syarikat pemula ataupun startups. MBAN telah menumbuhkan cawangan di Pulau Pinang yang akan memudahkan syarikat-syarikat pemula untuk mendapatkan modal permulaan bagi perniagaan mereka. Dalam usaha meningkatkan penyampaian perkhidmatan pusat-pusat kadun di negeri Pulau Pinang, kita pun telah melancarkan My Kadun ataupun Digital Integrated Service Center. Sistem ini sehingga kini 17 kadun telah pun sedang menggunakan sistem ini secara aktif. Saya harap maklumat ini menjawab pertanyaan oleh Yang Berhormat Bukit Tambun berkenaan dengan pemekasaan teknologi digital di negeri ini. Sebagai tambahan, untuk menunjukkan komitmen kerajaan negeri, portfolio digital telah diwujudkan dan diamanahkan pada saya oleh YAB Ketua Menteri dan kita kini sedang dalam proses menubuhkan jawatan kuasa MMK Digital yang akan memainkan peranan untuk memantau, meneliti dan mengkoordinasi pelaksanaan projek-projek pembangunan teknologi digital di negeri Pulau Pinang yang merangkumi pembangunan infrastruktur telekomunikasi, inisiatif digital sektor awam, inisiatif digital ekonomi, inisiatif bandar pintar dan juga pemerkasaan komuniti. Datuk Speaker, kerajaan negeri juga amat peka kepada isu kesesakan lalu lintas yang dihadapi oleh rakyat negeri ini. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan melalui JKR dan juga PBT dalam merancang dan melaksanakan penambahbaikan dari segi infrastruktur bagi mengatasi masalah ini. Yang Berhormat Kebun Bunga ada tanya berkenaan dengan Mount Erskine Underpass. Sebagai maklumat Yang Berhormat, proses pengambilan tanah telah pun siap dilaksanakan. Peruntukan bagi pembangunan projek tersebut kita mohon melalui MBBP di bawah RMK 12 sejak awal tahun 2020 lagi. Dan yang terkini kita pohon sekali lagi melalui rolling plan kelima. Dan sekiranya pembangunan tersebut diluluskan, maka maka MBBP bersedia untuk mengiklankan projek dengan segera. Dan projek tersebut dijangka mengambil masa 42 bulan dari segi pembinaan sekiranya diluluskan, Yang Berhormat. Untuk maklumat Yang Berhormat Komta, kerajaan negeri sedia maklum akan masalah kesesakan lalu lintas di persimpangan Juru ke Sungai Dua. Ini baru masuk. Yang merupakan laluan penting bagi tiga negeri, Pulau Pinang, Perak dan Kedah. Inisiatif kini dalam perancangan oleh pihak NCIA untuk mengatasi masalah ini adalah pembinaan lebuh raya bertingkat Juru ke Sungai Dua. Dia sebenarnya cadangan lebuh raya ini bukan baru. Dia terkandung dalam National Highway Plan. Jadi kita telah highlight perkara ini kepada NCIA dan NCIA pun setuju untuk bawa untuk membentangkan cadangan projek lebuh raya bertingkat dari Juru ke Sungai Dua ini ke perhatian Kementerian Keuangan. Jadi kita masih menunggu kelulusan dan saya harap sebab kalau nak banding dengan semua projek-projek lain, projek inilah yang akan mempunyai impak paling besar dari segi kesesakan lalu lintas di Semenanjung Perai. Sebagai maklumat Yang Berhormat juga, dalam usaha menyuraikan trafik di kawasan tersebut, JKR akan melaksanakan projek naik taraf Jalan Kebun Nenas, Jalan Cian Hing Kai ke persimpangan Jalan Sombang Heng, melibatkan penaiktarafan jalan kepada konsep persimpangan berlian mencapah ataupun Diverging Diamond Interchange. Projek ini akan dilaksanakan dalam dua fasa, bermula pada tahun 2024 dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2028. Kita spread out dia punya peruntukan supaya beban tidak terlalu berat ke atas Datuk PKN kita. Seterusnya Yang Berhormat Bukit Tambun. Yang Berhormat penjelasan. Yang tadi cakap Diamond Diverging Interchange itu, so bermaknanya peruntukan sudah ada, kerja nak jalankan. You cakap dua fasa mah. So kita dengar jawapan tu macam sudah nak jalan projek ini. Ya, kita betul, masukkan dalam bajet pembangunan negeri. State secara kecil-kecilan lah.
So every year kita akan buat sikit-sikit dan kita akan mula dengan road widening dulu sepanjang jalan tersebut Sikit-sikit dulu komentar. dan kita akan sampai Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kadang-kadang projek trafik jika nak selesaikan untuk keseluruhan, sikit-sikit dia tak ada impact lah. Sikit-sikit lagi kerja akan bebankan pengguna jalan raya. dia RM kita ada PMX. dia Sila tu terjawab, satu hal. sila. RM tu satu hal, tapi kita tak boleh buat secara keseluruhan juga at one go sebab dari segi practical implementation pun akan menyebabkan sekarang pun dah sesak terlalu banyak. Tapi kita nampak actually dalam sepanjang jalan tersebut dia punya kesesakan, one of the main cause is dia punya bottleneck kerana tiba-tiba lorong dia jadi lebih kecil, kurang lorong dan kemudian dia akan besar balik. So kita akan cuba buat intervention dari segi itu dahulu. Kemudian bila dah selesai baru kita reconfigure persimpangan tersebut untuk dijadikan diverging diamond. Dan tujuan kita nak buat diverging diamond itu adalah untuk mengurangkan fasa lampu isyarat di persimpangan tersebut. Kita dari segi peruntukan tu kita telah bincang. JKR telah bincang dengan BPN dan bincang dengan Kewangan Negeri JKN dan jadual pelaksanaan itulah yang telah dipersetujui. Seterusnya Yang Berhormat Bukit Tambun bangkit mengenai penaiktarafan jalan persekutuan di kawasan Jawi, Macang Bubuk, Sungai Bakap, Valdor dan kawasan-kawasan lain. Yang ni semua Yang Berhormat kita ada mohon pada Kerajaan Persekutuan. Contohnya kita mohon menaik taraf FT001 Persempatan Perkhidmatan Keling Seksyen 720 ke jambatan di atas Sungai Junjung. Dan juga ini semua kita masuk dalam rolling plan keempat lah. Berkenaan usaha kerajaan negeri dalam mengatasi kesesakan lalu lintas di Kadun Air Tawar pula, Teluk Air Tawar, JKR telah mohon peruntukan untuk melaksanakan projek naik taraf jalan tunggal FT01 2 lorong pada 4 lorong jalan berkembar dari persimpangan BORR ke Pematang Pak Elong. Yang ni berdasarkan maklumat tidak rasmi, kita dengar projek ni besar kemungkinan mendapat kelulusan lah. Namun kita perlu menunggu surat rasmi daripada pihak Kementerian Kerja Raya. Yang Berhormat Pematang Berangan, Kerajaan Negeri mengambil maklum hasrat Yang Berhormat supaya tindakan proaktif diambil untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di Pekan Tasik Glogor ke Sungai Dua. Dan kita akan minta agensi-agensi berkaitan untuk mengambil perhatian. Kerajaan Negeri juga mengambil maklum atas saranan Pematang Pasir untuk wujudkan jalan pintas dari Kubang Semang ke Bukit Tajam. Perkara ini juga akan dibawa ke perhatian agensi yang berkaitan. Seterusnya, saya menyambut baik saranan oleh Yang Berhormat Batu Lancang berkenaan pemantauan kerja-kerja pembaikan jalan raya oleh JKR dan PBT. Kerajaan Negeri sentiasa memastikan akan menambah baik kaedah-kaedah pemantauan pelaksanaan kerja di tapak dari semasa ke semasa bagi memastikan kontraktor tidak menimbulkan kacau ganggu kepada komuniti setempat. Untuk Speaker, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Berapit, Bukit Tambun dan juga Bukit Tengah yang bangkit mengenai perkhidmatan bas dan isu lalu lintas. Pengangkutan bas di Negeri Pulau Pinang dioperasikan oleh Rapid Penang dengan kekuatan terkini sebanyak hampir 200 bas di atas jalan setiap hari. Mengenai cadangan Yang Berhormat Berapit agar semua kawasan sekolah dan kawasan pelancongan khususnya di Sungai Seberang Perai diliputi dengan perkhidmatan bas, saya menyokong cadangan ini dan akan menyampaikannya kepada operator bas. Untuk maklumat Yang Berhormat, laluan-laluan bas akan dikaji terlebih dahulu dan sudah tentu kawasan sekolah merupakan must go point yang sentiasa dipertimbangkan sebagai kawasan keutamaan. Yang Berhormat Berapit dan Bukit Tengah bangkit mengenai penyelesaian jangka pendek sementara menunggu LRT siap. Kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang sememangnya tidak asing lagi dan banyak usaha yang kita buat. Namun begitu, kita di Negeri Pulau Pinang ini hanya bergantung pada perkhidmatan bas sebagai sistem pengangkutan utama dan disokong dengan perkhidmatan teksi dan juga e-hailing. Inilah pilihan yang kita ada buat masa sekarang dan sudah tentu kita akan pastikan perkhidmatan bas akan lebih efisien
Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan adalah untuk kita nak pertimbangkan untuk mewujudkan bus lane, dedicated bus lane, mungkin pada waktu puncak di setengah jalan. Tapi perkara ini sedang dikaji dan akan disusuli dalam masa dekat. Saya ambil maklum cadangan Yang Berhormat Kebun Bunga agar perkhidmatan bas dapat masuk ke kawasan perumahan menggunakan bas yang lebih kecil. Yang Berhormat Bukit Tengah bangkit mengenai laluan perkhidmatan bas yang tidak ada di kawasan kampung. Untuk makluman Yang Berhormat, perkara ini telah diutarakan pada pihak Kementerian Pengangkutan dan juga Prasarana Malaysia Berhad. Malah apabila Yang Berhormat Menteri Pengangkutan sendiri datang ke Pulau Pinang, perkara ini juga telah disampaikan kepada beliau mengenai hasrat kerajaan negeri supaya Rapid Penang boleh menggunakan bas yang lebih kecil. Tapi di sini suka saya maklumkan juga terdapat satu perkhidmatan baru yang dipanggil Kumpul yang telah mula di Bayan Baru dan akan diperluaskan, saya harap, yang di mana dia menggunakan van yang lebih kecil, mungkin 20 dan 13, yang di mana dia adalah on demand, boleh dipanggil dan akan mengambil penumpang di kawasan stesen-stesen yang telah ditentukan lah. Tapi boleh ikut app untuk order dan kemudian boleh gunakan. Yang ni kita panggil Demand Responsive Transit, DRT. Dan saya dipahamkan dan dimaklumkan oleh Rapid Penang bahawa Rapid Penang sendiri akan memperkenalkan servis yang sama dengan menggunakan bas yang lebih kecil lah, minibus ataupun van, dan juga menggunakan konsep DRT. Jadi ini pun kita tunggulah pelaksanaannya daripada pihak Rapid Penang. Untuk speaker, Yang Berhormat Sungai Dua telah bangkit berkenaan projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Sebagai makluman, Kementerian Pengangkutan dengan kerjasama MAHB Malaysia Airport Holdings Berhad sedang melaksanakan proses pengambilan tanah selaras dengan kelulusan yang diperolehi di bawah Rolling Plan keempat RMK12 dengan peruntukan sebanyak RM93 juta. Walau bagaimanapun, buat masa ini tiada maklumat berkaitan senarai lot tanah yang terlibat, memandangkan kerja-kerja ukur sedang dimuktamadkan. Setakat ini, MAHB telah memperolehi kelulusan kebenaran merancang dan juga pelan bangunan dari Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Manakala bagi pembiayaan pula, pihak MAHB kini sedang dalam proses untuk menentukan kaedah pelaksanaan dan mekanisme pembiayaan projek tersebut. Dia sebenarnya MAHB memerlukan kebenaran daripada pihak Kementerian Keuangan selaku dia punya parent body. Dia kena bentang dia punya capital recovery mechanism dan defend, dan sekiranya dipersetujui oleh Kementerian Keuangan, maka dia boleh teruskan dengan proses untuk membuat mengumpul dana sama ada melalui sukuk dan sebagainya. Tapi dari segi plan-plan dengan PBT semuanya dah dipersetujui, malah telah diluluskan, maka kita harap projek tersebut boleh dimulakan pada tahun depan lah, Yang Berhormat. Minta pencerahan Ya. Yang Berhormat Tanjung Bunga mengenai lapangan terbang ini. Memang ini juga soalan saya sejak tahun 2018, dan adakah berdasarkan kepada jawapan Yang Berhormat tadi, projek ini akan dilaksanakan sendiri oleh MAHB dan bukan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan? Adakah itu betul? Dan kedua, kita sebenarnya seperti isu kesesakan, kita perlu laksanakannya dengan segera. Kalau tak boleh, seperti tadi cadangan Komta, mungkin sudah tiba masa untuk kita buat satu usul dalam sidang DUN ini untuk mendesak Kerajaan Persekutuan. Tak kira dia satu aliran atau bukan satu aliran, sudah tidak tiba masalah. Kita tak boleh peruntukan sikit-sikit dia bukan jadi bukit sini. Dia sikit-sikit kereta sudah tak boleh jalan. Dari segi perkhidmatan awam, dari segi penaik tarafan jalan raya, perkhidmatan LRT, bas awam, lapangan terbang,
kita perlu memerlukan satu peruntukan yang berskala besar serta-merta. Sebab Yang Amat Berhormat Ketua Menteri walaupun sudah 3 kali duduk satu kereta dengan Perdana Menteri, tetapi masih lagi kita tidak mendapat peruntukan yang sewajarnya. Oleh itu kita perlu kabel-kabel semua dah guna, tapi masih lagi tidak mendapat. Terima kasih. Itu Terima kasih Yang Berhormat. Tanjung Bunga. Ya. Sebelum menjawab, saya nak peringatkan Tanjung Bunga yang Bukit Tabur pada tanya isu kesesakan jalan Teluk Gombar. Tolong jawab sekali. Yang Berhormat, Saya tambah. saya nak cadangkan macam ni. Yang Berhormat Bukit Tambun, kalau boleh tolong wakilkan bincang dengan Yang Amat Berhormat Ahli Parlimen Tambun. Dari Bukit Tambun ke Tambun. Memang dibincangkan. Kalau boleh selesai, saya takkan nak utarakan dalam Dewan Yang Mulia ini. Dewan Yang Mulia ini merupakan pentas yang paling utama, paling straightforward untuk membawa mesej anak Pulau Pinang kepada Kerajaan Persekutuan. Itu saja. Saya setujulah untuk buat usul. Mungkin kerajaan boleh buat satu usul. Ini adalah masalah yang serius untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Kerana trafik itu tak kira you siapa, agama apakah, politik apa, dia akan sangkut dekat sana. Kecuali you ada rider lah. Rider kadang-kadang pun sangkut juga. Sila Tanjung Bunga. Saya faham semua yang diutarakan oleh Yang Berhormat semua. Kita bukan tak dapat, kita dapat. LRT telah pun diumumkan peruntukan sebanyak 10 bilion ringgit, Datuk Speaker. Itu bukan jumlah yang kecil. Lapangan terbang pun sudah diumumkan. Kita harap September boleh mula. Tapi CM selalu kata tambah 3 bulan. Yang Datuk Speaker, kita memang dapat. Tapi sudah tentu saya setuju yang kita perlu lebih. Macam saya sebut tadi, projek-projek contohnya Lebuh Raya bertingkat dari Juru ke Sungai Dua, saya rasa itu adalah satu projek yang amat penting. Kalau boleh, dia sepatutnya diberi keutamaan yang kritikal lah. Jadi saya harap perkara ini dapat ni. Mungkin kali keempat CM jumpa dengan PM dalam kereta, ada Kereta lain pula. peluang yang lebih cerah. Bukit Tambun kena masuk sekali. Okey, terima kasih. Saya teruskan. Sila. Datuk Speaker. Yang Berhormat Sungai Dua ada bangkit mengenai kecukupan bekalan elektrik lantaran kepesatan projek pembangunan di negeri Pulau Pinang. Sebagai maklumat Yang Berhormat, TNB mempunyai perancangan berterusan bagi memastikan kapasiti bekalan elektrik ditingkatkan selaras dengan peningkatan pembangunan di negeri Pulau Pinang. Antara projek utama adalah pembinaan talian atas grid 275 kV, 275 kV dari Seberang Perai ke Glugor dengan kapasiti talian sebanyak 2000 megawatt yang sedang dalam pembinaan dan dijangka siap pada bulan Oktober tahun depan. Dalam tempoh 5 tahun akan datang juga, TNB mempunyai perancangan untuk membina 6 buah PMU, pencawang masuk utama, yang baru di seluruh negeri Pulau Pinang bagi menambah kapasiti bekalan termasuk di kawasan Batu Kawan dan juga Penang Science Park. TNB juga akan terus melabur dalam projek-projek penambahbaikan sistem bekalan seperti merentang kabel baru, mengganti peralatan lama dan membina sistem otomasi. Sebagai maklumat Yang Berhormat, pada tahun 2018, Indeks SAIDI ataupun Indeks Pengukuran Daya Harap Bekalan merekodkan 64 minit purata gangguan setahun bagi setiap pengguna. Pada tahun 2023 pula, indeks ini telah turun di bawah paras 40 minit gangguan bagi setiap pengguna. Dengan pelaburan yang berterusan, diharap prestasi bekalan elektrik di Pulau Pinang akan sentiasa bertambah baik. Datuk Speaker, sebagai sebuah negeri perindustrian, Pulau Pinang bukan hanya menerima impak daripada segi pertumbuhan ekonomi, malah turut mengalami pertambahan kepadatan penduduk dan bilangan kenderaan saban tahun. Maka infrastruktur yang setimpal perlu diberikan untuk menyokong pembangunan ini. Berkenaan isu air lumpur sewaktu hujan dan gangguan bunyi melibatkan kerja-kerja pembinaan jalan pintasan air hitam Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu yang dibangkitkan oleh air hitam, pihak kontraktor telah pun mengambil tindakan dalam menangani isu air lumpur tersebut dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi segera. Pihak kontraktor telah membuat kerja-kerja pembersihan
serta-merta di kawasan limpahan air lumpur. Dan bagi mengurangkan impak kejadian, pemasangan beg pasir ataupun sandbags bagi mengawal dan menapis air larian permukaan yang mengandungi pasir dan kelodak turut dilaksanakan. Di samping itu, pegawai alam sekitar projek tersebut juga akan memantau keadaan di tapak secara berterusan, khususnya semasa hujan. Bagi mengelakkan kejadian berulang, dalam tempoh jangka masa sederhana, pihak kontraktor akan menambah baik pelaksanaan Pelan Kawalan Hakisan Tanah dan Sedimen ataupun ESCP dan Best Management Practices melibatkan penyelenggaraan yang berterusan. Selain itu, kerja-kerja membaik pulih dan membesarkan kolam kelodak ataupun sedimen basin di tapak turut akan dilaksanakan, termasuk penambahan perangkap kelodak di kawasan yang berisiko tinggi untuk limpahan air lumpur. Dalam masa yang sama, pemantauan oleh pihak berkuasa iaitu MUP, JPS dan juga JAS, Jabatan Alam Sekitar, turut dilaksanakan secara berkala melalui operasi opsi lumpur. Berhubung isu gangguan bunyi, pihak kontraktor telah mengambil tindakan dengan mengenal pasti paras bunyi terkawal di kawasan yang terlibat dengan kerja-kerja pemecahan batu. Pihak kontraktor juga sentiasa memastikan waktu kerja di tapak selaras dengan waktu yang dibenarkan. Di samping itu, pihak kontraktor akan mengawal kerja-kerja di tapak mengikut hari dan masa tertentu sama ada cuti umum atau selepas waktu bekerja. Selain itu, bagi mengawal bunyi, pemasangan penghalang bunyi ataupun noise curtain di kawasan sensitif seperti di kawasan berkependudukan tinggi terus dipertingkatkan. Yang Berhormat Sungai Dua ada tanya mengenai terowong bawah dasar laut juga. Pelaksanaan projek tersebut akan dipertimbangkan setelah Pelan Induk Pembesaran North Butterworth Container Terminal oleh pihak Suruhanjaya Pelabuhan dimuktamadkan dijangka pada Disember tahun ini. Berdasarkan ulasan daripada pihak Suruhanjaya yang diterima oleh Kerajaan Negeri, kelebaran kawasan navigasi kapal di kawasan perairan di sebelah utara pelabuhan dia memerlukan sebanyak 2.2 km. Dia nak kekal untuk memastikan ruang navigasi yang selamat untuk pergerakan kapal. Dengan terdapatnya trend ke arah pembinaan kapal yang lebih besar dan saiz kapal yang optimum antara 13,000 unit bersamaan dengan 20 kaki ataupun TEU hingga 13,000 hingga 15,000 TEU untuk memasuki atau singgah di pelabuhan. Kapal-kapal ini dijangkakan mempunyai sarat air ataupun draft maksimum sebanyak 16 meter. Manakala kedalaman minimum yang selamat untuk laluan kapal-kapal bersaiz ini adalah 23 meter dari aras dasar laut. Oleh yang demikian, antara pertimbangan projek terowong dasar laut ini adalah juga perkara-perkara yang saya sebutkan tadi dan juga kedudukan jajaran terowong agar tidak menjadi halangan kepada pemanjangan dermaga dalam plan pembesaran MBCT tersebut. Walau apapun, kita perlu tunggu dahulu sehingga laporan akhir disiapkan oleh pihak Suruhanjaya Pelabuhan dan kemudian kita akan mengadakan perbincangan dua hala antara Kerajaan Negeri dan juga Suruhanjaya Pelabuhan untuk kita pastikan apa hala tuju terowong bawah dasar tersebut. Untuk menjawab persoalan Yang Berhormat Sungai Dua berkenaan status projek PSI ataupun Silicon Island, untuk maklumat Yang Berhormat, susulan dari penerimaan kelulusan EIA pada 21 Julai 2023, penambakan Silicon Island telah dimulakan pada bulan September dengan kerja pemasangan boya yang menandakan kawasan tapak projek dan tirai kelodak silt curtains yang mengawal serta menangani serakan kelodak semasa kerja penambakan berjalan. Setelah tirai kelodak selesai dipasang, kerja pengisian pasir juga telah dimulakan di tapak. Sehingga kini, lebih kurang 3 ekar tanah telah pun terbentuk di tapak Silicon Island. Datuk Speaker dah boleh main bola. Cepat. Padang bola saya ingat dalam 2 ekar. So boleh adakan satu game Datuk Speaker. Datuk Speaker, terima kasih Speaker. Datuk ni boleh sebentar. Saya nak tanya dari sudut tambakan laut yang telah dibuat, pelombongan pasir sudah dibuat. Kelodak yang dibuang 12 batu nautika daripada muka head tu sekarang ni setelah menyebabkan air jadi keruh, nelayan-nelayan di Teluk Bahang telah pun merungut
hasil tangkapan mereka agak terjejas. Jadi apakah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk maknanya melihat perkara ini dan juga maknanya ada sudut kebajikan kepada nelayan terjejas dengan situasi ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Dua. Saya akan minta pihak Penang Infra Corporation iaitu selaku agensi yang bertanggungjawab untuk melihat perkara tersebut. Namun yang saya maklum adalah semua pihak kontraktor akan mengikut semua yang telah diluruskan, semua plan yang telah diluruskan dalam Environmental Management Plan EMP dan juga EIA. Maksudnya mana-mana kawasan yang telah pun disetujui untuk kita nak buang kelodak dan sebagainya, semuanya akan ikut plan. Sekiranya tidak mengikut plan, itu adalah pelanggaran syarat lah. Jadi saya akan minta agensi kita untuk memastikan. Tapi yang saya dipahamkan juga, buat setakat ni tidak ada selut lagi yang telah yang dibuang. Sebab kita sedang baru sahaja memulakan pengisian pasir dan buat masa ni saya belum menerima apa-apa berita mengenai kelodak ataupun selut. Sekiranya ada, sila maklumkan dan kita boleh periksa. Terima kasih Yang Berhormat. Tanya Bunga, saya nak tanya confirm kawasan yang dikorek itu. Sudah tentu bila pengorekan berlaku, maka dia ada juga orang kata menghasilkan kelodak dan juga apa yang mendapan yang berlaku tu dia akan dibawa oleh arus. Saya ingat kemungkinan kalau tidak belum lagi dibuang, mungkin hasil korekan itu menyebabkan debu-debu pasir ataupun selut dihanyutkan oleh arus yang menyebabkan apa yang diperkatakan oleh nelayan Teluk Bahar. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Saya akan periksa perkara itu. Tadi saya... mengikut perancangan projek Yang Berhormat. Pasal yang pertama yang akan siap di Silicon Island adalah pasal yang kita kenal pasti sebagai kawasan industri dan dijangka siap pada Disember 2025. Silicon Island yang berkeluasan sepenuhnya 2,300 ekar pula, kita jangka siap tambak pada tahun 2032. Maksudnya dalam masa 9 tahun baru akan siap secara keseluruhan. Tapi mana yang siap dulu tu kita akan mungkin boleh digunakan lebih awal lah Yang Berhormat. Kita akan buat secara berfasa. Berkaitan dakwaan Yang Berhormat Sungai Dua dan juga Pulau Betung berkenaan kerosakan persekitaran laut akibat projek PSI, saya nak tegaskan di sini bahawa laporan EIA bagi projek telah pun diluluskan dan laporan tersebut telah dikemukakan kepada orang awam. Kita dapat maklum malas dan telah diteliti oleh pihak JAS sebelum diberi kelulusan. Dan berdasarkan pada kelulusan tersebut, seperti saya sebut tadi, kerajaan negeri wajib untuk mematuhi semua syarat-syarat yang diletak, iaitu 71 syarat keseluruhannya. Antaranya adalah dengan menjalankan SIMP ataupun Social Impact Management Plan untuk manfaat nelayan dan juga Pelan Induk Pengimbangan Ekologi PSI. Pelan Induk Pengimbangan Ekologi ini sangat penting dan telah disyorkan dalam laporan EIA untuk mewujudkan habitat baru hidupan laut dan meningkatkan stok ikan untuk menggalakkan kelestarian sektor perikanan. Saya bagi beberapa contoh inisiatif di bawah Pelan Induk ini. Contohnya penanaman pokok bakau, pelabuhan tukun dan unjam, pelepasan benih ikan dan udang, pembinaan garis pantai mesra alam ataupun coastal ecological coast, dan pembinaan garis penyediaan dana untuk kajian dan penyelidikan berkaitan dengan laut dan perikanan. Semua ini kita sedang usahakan. Kerajaan negeri yakin pelaksanaan Pelan Induk ini akan membuahkan hasil untuk kebaikan semua, khususnya komuniti nelayan, dan yang juga berpeluang untuk mengambil bahagian dalam pelaksanaan program penanaman bakau dan juga pelabuhan tukun, tiruan dan unjam. Selain itu, langkah-langkah kawalan alam sekitar juga sedang dilaksanakan di tapak PSI dengan teliti
termasuk pemantauan kekeruhan secara langsung ataupun real time monitoring, pemantauan kualiti air, udara bunyi dan getaran yang dilaksanakan oleh perunding bebas, pemantauan biologi marine, perikanan dan aquaculture yang dilaksanakan setiap suku tahun oleh perunding, serta audit alam sekitar setiap suku tahun oleh juru audit yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar. Juga ada pemeriksaan mingguan untuk menjamin pematuhan oleh pematuhan syarat EIA. Sebagai maklumat Yang Berhormat, projek Silicon Island ni direka dengan mengutamakan pematuhan terhadap ESG untuk menangani isu perubahan iklim serta dibangunkan selaras dengan visi Penang 2030 selain daripada UN Sustainable Development Goals SDG, Intergovernmental Panel for Climate Change IPCC dan juga Low Carbon Cities Framework. Semua standard-standard antarabangsa kita gunakan dalam proses penambakan dan reka bentuk penambakan projek ini Yang Berhormat, untuk memastikan kita bukan saja nak membina sebuah pulau yang bertaraf antarabangsa, tapi kaedah pembinaan tersebut juga kita nak ikut standard-standard antarabangsa Yang Berhormat. Pembangunan Silicon Island ini menyasarkan pengurangan karbon sebanyak 50% menjelang 2030 dengan pelaksanaan pelbagai inisiatif hijau, antaranya penggunaan tenaga boleh diperbaharui ataupun renewable energy di Green Tech Park, penggunaan kenderaan awam elektrik, basikal dan juga pengangkutan air, penyediaan 20% tanah Silicon Island untuk mewujudkan taman awam, terusan air, tanah bencah, dataran banjir dan biospheres, pembinaan bangunan tenaga amat rendah ataupun super low energy buildings dan juga perancangan bandar yang mempunyai reka bentuk responsif iklim. Pengurangan permintaan air mentah melalui penggunaan loji rawatan air, penuaian air hujan dan alat penjimatan air, serta pengurangan sisa di tapak pelupusan melalui program Kita Semula, proses pengkomposan dan penguraian makanan. Diharap penerangan panjang lebar ini dapat menunjukkan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan pelaksanaan projek Silicon Island akan memberikan kesan yang minimum kepada alam sekitar dan juga komuniti setempat. Sila. Timbalan Speaker juga YB Tanjung Bunga. Saya nak tanya, apakah faedah yang boleh diperolehi oleh nelayan dan komuniti tempatan di atas pulau tersebut? Dari sudut orang kata apa, hartanah ataupun kependudukan komuniti nelayan dan juga komuniti masyarakat yang berada di kawasan itu. Terima kasih. Yang Berhormat, seperti yang saya sebut tadi, kebajikan golongan nelayan khususnya dan juga komuniti setempat telah diambil kira dalam kita punya SIMP, Social Impact Management Plan, dan juga Pelan Induk Pengimbangan Ekologi yang saya sebut tadi. Projek ini akan mengambil masa 9 tahun untuk siap, dan dalam 9 tahun ini banyak peluang pekerjaan juga yang telah disediakan untuk nelayan-nelayan, dan juga selain daripada itu terdapat banyak program-program sebahagian daripada SIMP itu adalah bayaran ex gratia, bantuan yang kita bagi dari segi bot, dari segi kewangan, dari segi bantuan tuition percuma untuk anak-anak, dan juga pembentukan satu koperasi untuk nelayan supaya mereka pun boleh dapat pekerjaan, peluang pekerjaan. Saya rasa Silicon Island ni akan membawakan banyak manfaat bukan saja kepada komuniti setempat Yang Berhormat Datuk Speaker. Silicon Island ni adalah masa depan negeri Pulau Pinang. Dia seperti mana dahulu pada tahun 72 bila kita wujudkan Bayan Lepas sebagai Free Industrial Zone yang pertama di negara Malaysia, begitulah juga kita lihat Silicon Island ni untuk masa depan negeri Pulau Pinang kita, untuk menjanakan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai tinggi, yang berpendapatan tinggi, untuk memastikan kita ada masa depan yang cerah untuk anak-anak kita Yang Berhormat. Kita nak pastikan semua tu. Saya dah jawab Yang Berhormat. Satu lagi. Terima kasih Timbalan Speaker dan juga Tanjung Bunga. Apa jaminan kerajaan kepada
komuniti yang berada di kawasan itu tidak berhijrah disebabkan projek Penang Silicon ini. Di situ adalah komuniti masyarakat Melayu, bukan jaminan kerajaan bahawa komuniti itu dengan kehadiran projek ini, komuniti itu terpaksa berhijrah ataupun orang kata apa, terpaksa lari. Tiada siapa Daripada yang tempat. akan dipaksakan berhijrah, Yang Muhammad, Ketua Pembangkang. Saya rasa ini adalah suatu dakwaan yang mengelirukan. Perkara ini tidak akan berlaku pun. Ya, pemaksaan untuk keluar memang tidak akan berlaku. Komuniti setempat tu kita akan jaga. Malah untuk nelayan pun kita akan sediakan saya rasa kalau tak silap saya sebahagian daripada package adalah juga untuk melihatkan kepada pembangunan rumah mampu milik juga untuk manfaat mereka juga, dan peluang-peluang pekerjaan yang akan dijana semasa pembinaan dan juga selepas siapnya Pulau Silicon Island ini juga akan membawa manfaat kepada komuniti setempat, yang itu akan menjadi tempat-tempat kerja mereka. Bila kita kata kita buat industri, itu ada peluang pekerjaan. Bila kita buat pembangunan lain, komersial dan sebagainya, juga ada peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang pekerjaan yang akan dijana oleh projek ini, Yang Muhammad. Okey, ada Muhammad Datuk Speaker. Ada lagi? Timbalan yang betul. Saya nak dapat sedikit penjelasan. Setakat hari ini, berapa jumlah nelayan yang sudah pun dibayar pampasannya? Dan kita dapat makluman ada nelayan yang di kawasan balik pulau, khususnya di kawasan Kuala Sungai Pinang dan Pantai Aceh tidak mendapat pembayaran. Terima kasih. Setakat ni Yang Muhammad 266 yang telah mendapat bayaran, dan kita mempunyai jadual pembayaran mengikut fasa juga. Fasanya mengikut juga keutamaan. Ya, kita ada kategori-kategori nelayan. Dia akan mendapat pampasan pun akan ikut kepada kelayakan mengikut kategori mereka. Saya rasa Datuk Speaker sangat arif mengenai perkara ini dan juga terlibat dalam penyampaian tersebut. Proses ini akan berterusan, Yang Muhammad, sehingga selesai projek tersebut. Okey, Datuk Speaker, saya terus kepada tajuk yang seterusnya, iaitu pengairan dan saliran. Yang Berhormat Bukit Tengah telah bangkit berkenaan dengan perkembangan Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Juru ataupun IRBM Sungai Juru, Integrated River Basin Management. Sebagai maklumat, Yang Berhormat, Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk mengguna pakai IRBM Sungai Juru melalui keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Perancang Negeri pada 9 Disember yang terbaru. Dan JPS telah merancang dan menjalankan projek-projek dengan merujuk pelan tindakan yang digariskan oleh IRBM ini. Antara projek yang sedang dirancang adalah reka bentuk terperinci bagi cadangan tebatan banjir di Sungai Pematang Rawa bahagian hulu di Kampung Tanah Liat SPT. Sekarang dalam fasa akhir kajian perunding. JPS juga telah menerima peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk menjalankan projek pembinaan dan pembaikan ban pantai di Pantai Mak Minah di kawasan Juru SPT, dan statusnya adalah tender telah diiklankan pada Oktober 2023 dan akan tutup pada 28 November. Jadi projek itu akan dilaksanakan, Yang Berhormat. Sebagai maklumat Yang Berhormat juga, JPS telah memohon peruntukan dalam RP5 Rancangan Malaysia ke-12 bagi projek pemuliharaan Sungai Juru. Berkenaan dengan pertanyaan oleh Yang Berhormat Pematang Berangan berkaitan isu bekalan air Sungai Muda untuk pengairan sawah padi, sebagai maklumat Yang Berhormat, Kerajaan Negeri sentiasa peka dengan isu tersebut dan sentiasa mengambil tindakan proaktif dengan menyediakan pam-pam bergerak ke lokasi yang dikenal pasti menghadapi masalah bekalan air. Berkaitannya, pihak AIDA Pulau Pinang kini sedang dalam melaksanakan satu kajian sumber bekalan air bagi mengenal pasti kawasan yang berpotensi sebagai sumber bekalan air tambahan. Hasil daripada kajian ini, kita akan teliti kesesuaian
dan melaksanakan mengikut cadangan daripada kajian tersebut. Datuk Speaker, Kerajaan Negeri juga komited dalam pastikan projek-projek tempatan banjir dirancang dan dilaksanakan sepenuhnya bagi memastikan kesejahteraan rakyat negeri Pulau Pinang. Yang Berhormat Pinang Tunggal, berkenaan dengan banjir di kawasan Pinang Tunggal, sebagai maklumat Yang Berhormat, JPS sedang melaksanakan kajian reka bentuk terperinci di lembangan Sungai Lahad Endit. Dan kajian reka bentuk ini telah mula pada 23 Oktober dan dijangka siap tahun depan pada bulan September. Berkenaan pertanyaan Yang Berhormat Sungai Dua, berkenaan definisi banjir kilat. Dia sebenarnya banjir kilat ni didefinisikan sebagai kejadian banjir yang berlaku dan surut dalam tempoh kurang dari 6 jam disebabkan hujan bersifat setempat. Ini adalah definisi mengikut JPS Malaysia, bahagian saliran mesra alam. Dan banjir kilat sememangnya tidak dianggap sebagai satu bencana. Ini adalah kejadian yang berlaku dalam tempoh yang singkat, membabitkan sejumlah kecil mangsa dan tiada kemungkinan untuk merebak. Ini berdasarkan kepada definisi dalam arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara. Oleh itu, banjir kilat tetap tidak dianggap sebagai bencana walaupun kita setuju kerosakan yang dihadapi oleh rakyat mungkin agak teruk juga. Tapi dari segi definisi itu, Yang Berhormat, Kerajaan Negeri turut mengambil maklum isu banjir kilat di kawasan Sungai Bakap, melibatkan Kampung Setu, Kampung Masjid, Kampung Pengkalan, Kampung Besar dan Kampung Sungai Cil. JPS telah merangka tindakan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang bagi menangani masalah banjir di kawasan tersebut. Contohnya, JPS telah melaksanakan kerja membaik pulih tebing Sungai Jawi bersebelahan Jalan Ladang Sungai Jawi Bakar pada tahun ini dengan kos RM460,000 sebagai langkah mitigasi jangka pendek bagi mengurangkan kejadian banjir di kawasan Kampung Setu, Kampung Masjid dan juga Kampung Pengkalan. Manakala bagi lembangan Sungai Bakar pula, kerja penyelenggaraan dengan kos sebanyak RM299,000 serta kerja naik taraf sistem hydromechanical dan electrical rumah pam cangkat Sungai Bakar dengan kos sebanyak RM170,000 telah pun dilaksanakan tahun ini oleh JPS. Bagi mengurangkan isu banjir di Kampung Besar dan Kampung Sungai Kecil, JPS telah melaksanakan kerja membaik pulih saliran Sungai Kecil berdekatan dengan Kampung Baru Sungai Buaya dengan kos banyak RM99,900 dan juga tambahan kepada itu kerja mendalam dan membaiki Sungai Kecil dengan kos banyak RM27,000 Yang Berhormat. Bagi tindakan mitigasi jangka panjang pula Yang Berhormat, Kerajaan Persekutuan telah pun meluluskan untuk pelaksanaan 2 projek RTB yang besar di kawasan tersebut, iaitu RTB Lembangan Sungai Jawi yang kosnya Yang Berhormat RM230 juta. Jadi satu projek yang amat besar lah dalam kawasan Yang Berhormat, dan juga RTB Sungai Kecil yang bernilai RM16.5 juta, juga sebuah RTB yang agak besar. Ahli-ahli Yang Berhormat, monsun timur laut dijangka akan memberi kesan terhadap kawasan-kawasan rendah khususnya di balik pulau. Merujuk kepada pertanyaan oleh Yang Berhormat Teluk Bahang, JPS telah melaksanakan siasatan tapak di kawasan Teluk Bahang dan mendapati sistem peparitan di kawasan tersebut kurang sempurna menyebabkannya berpotensi untuk tidak berfungsi dengan optimum. Justru Kerajaan Negeri melalui agensi yang berkaitan akan meneliti perkara ini dengan lebih mendalam dan melaksanakan rancangan-rancangan penambahbaikan berdasarkan keperluan semasa dan ketersediaan peruntukan. Kerajaan Negeri juga menyedari hakikat bahawa sistem peparitan sedia ada kurang mampu untuk menampung kadar alir air akibat perubahan iklim serta pembangunan pesat yang berlaku kini. Oleh itu, Kerajaan Negeri telah mewajibkan kepada semua pemaju untuk mematuhi garis panduan saliran mesra alam edisi kedua ataupun MASMA bagi sebarang permohonan pembangunan baru di negeri Pulau Pinang. Konsep yang diterapkan dalam garis panduan ini adalah kadar air selepas pembangunan post development mestilah menyamai atau tidak boleh melebihi kadar air sebelum kadar alir air sebelum pembangunan ataupun pre-development. Ini adalah bagi menjamin kadar alir selepas pembangunan tidak menyumbang kepada pertambahan air larian permukaan ke sistem saliran,
Kolam takungan banjir juga turut dibina di lokasi yang dikenal pasti untuk membantu menampung lebihan air yang berlaku agar kita dapat meminimumkan kebarangkalian berlakunya risiko banjir. Yang Mohd Datuk Speaker, Kerajaan Negeri juga telah menyediakan peruntukan tahunan melalui peruntukan pembangunan dan mengurus negeri bagi mengatasi masalah banjir. Dan JPS sudah tentu senantiasa membuat perancangan dan perangkaan bagi projek-projek di seluruh negeri Pulau Pinang. Sekiranya ada berlaku mana-mana banjir ataupun masalah saliran, mungkin boleh dibangkitkan kepada jurutera-jurutera Tanjung tempat. Ya. Terima kasih Datuk, terima kasih Speaker. Saya nak respon jawapan YB Tanjung Bunga atas banjir kilat di Dua Bintang Tunggal. Saya sedia maklum banjir kilat yang di Lahtiang tu memang hotspot dan GPS memang dalam kerangka action plan. Cuma apa yang saya utarakan ialah bila PTP ni, bila dia operasi, air PTP ni dia akan pergi ke sungai tu. So apakah action plan dalam kita nak menghadapi air PTP ni? PTP ni kawasan besar tu, Penang Teknologi Park tu. So, currently memang JPS ada action plan untuk atasi banyak kilat sedia ada tu. Tapi bila pembukaan PTP ni dia menyebabkan air pergi lagi banyak. Terima kasih. Terima kasih. Tanjung Bunga tolong ringkaskan. Selain daripada projek RTB, projek tempatan banjir, saya difahamkan juga JPS ada mengadakan program ramalan dan amaran banjir yang akan diadakan di Pulau Pinang. So saya nak tahu keberkesanannya program ini, terutama di kawasan yang memang projek RTB pun tak boleh selesai masalah banjir untuk kurangkan kerugian harta benda kalau berlaku banjir. Terima kasih Mohd. Sebenarnya JPS di peringkat kebangsaan ada akan melancarkan satu sistem baru sebagai satu early flood warning system lah, yang saya rasa akan menambah baik sistem yang sedia ada. Sedia ada memang ada sistem yang Mohd Datuk Speaker, cuma dari segi improvement tu diperlukan dan saya difahamkan akan dilaksanakan dalam masa terdekat lah. Untuk Dun Pinang Tunggal, Yang Mohd, saya akan semak dengan JD SPU dan saya akan maklumkan kepada Yang Mohd lah. Terima kasih. Okey, Datuk Speaker dah minta ringkaskan. Saya rasa di sini isu yang terakhir Yang Mohd Pematang Berangan berkaitan sistem peparitan juga. Sebagai maklumat Yang Mohd, hasil dari lawatan oleh JPS dan Yang Mohd sendiri, didapati bahawa sistem saliran dan peparitan tepi jalan bawah sediaan JKR di Jalan Pokok Sena adalah tidak disambungkan ke sistem saliran di bawah sediaan JPS. Maka Kerajaan Negeri akan pastikan perkara ini dapat perhatian daripada agensi yang berkaitan dan tidak akan sewajarnya akan diambil dalam masa terdekat lah Yang Mohd. Saya akan check follow up juga isu ini. Jadi Yang Mohd, semua inisiatif yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri menunjukkan komitmen penuh Kerajaan Negeri dalam mengatasi masalah banjir kilat di negeri Pulau Pinang. Kerajaan Negeri akan sentiasa berusaha untuk merancang dan melaksanakan projek-projek yang bersesuaian dengan sumber-sumber peruntukan yang tersedia dalam memastikan kesan akibat banjir dapat diminimumkan. Datuk Yang di-Pertua, akhir kata daripada saya, Kerajaan Negeri amat komited untuk memastikan pembangunan infrastruktur, pengangkutan dan digital di negeri Pulau Pinang dilaksanakan dengan kaedah yang paling cekap dan lestari bagi kemaslahatan bersama. Justru Kerajaan Negeri berharap semua pihak termasuk jabatan dan agensi kerajaan, pihak swasta, semua adun-adun baik pembangkang atau kerajaan dan juga setiap lapisan masyarakat dapat bekerjasama dan sentiasa menyokong setiap inisiatif Kerajaan Negeri bagi membangunkan dan memajukan negeri Pulau Pinang ke arah mencapai visi dan misi Penang 2030. Sekian, terima kasih dan saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Mohd. Terima kasih Tanjung Bunga. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, persidangan kita ditangguh untuk berhenti rehat dan akan disambung semula pada jam 2 petang. 2 petang.